Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bersama untuk menyempurnakan kelangsungan kerja-kerja kita, tugasan-tugasan yang sama-sama kita sepakati untuk berkongsi pengalaman, berkongsi cara, kaedah untuk kita lebih memahami Al-Quran, lebih memahami bahasa Arab. Jadi sidang penonton yang berbahagia, Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran dalam bentuk yang lama sebagaimana asli dulu. Saya bersiaran melalui handphone saya. Saya tak dapat bersiaran melalui laptop, melalui aplikasi Zoom kerana ada qadarallahu ma syafa'al. Tak tahu apa yang terjadi. Jadi laptop apa ni? Tap. Tak tahu di mana yang kurang dari sudut pada Zoom saya dapati ada masalah sikit, tak boleh bersiaran melalui Zoom. Dalam kepala saya, apa yang terbetik dalam fikiran saya sekarang ni bercampur baur. Bagaimana saya nak berhadapan dengan hari malam ni nanti kelas, bagaimana saya nak berhadapan untuk hari Minggu nanti, Minggu pagi. Sekiranya tidak dapat diatasi masalah ini, sulit untuk saya berkongsi sudut nota-nota ataupun bentuk tulisan yang akan saya. Mungkin anda ada pandangan yang berbeza ataupun nilai tambah yang boleh diatasi. Mungkin boleh kita kongsikan bersama dalam grup WhatsApp nanti. Apapun, Alhamdulillah, pagi ni saya tadi kehilangan punca bagaimana saya nak bersiaran. Nak cari tripod pun dah mana pergi tripod, dah lama tak guna tripod, dah hilang tripod dah, tak tahu. Cuma Alhamdulillah dapat jugalah kita bersiaran. Cuma saya nak minta tolong kongsikan pada grup masing-masing. Saya tak dapat, saya belum sempat lagi nak kongsikan. Nanti saya harap dapat kongsikan. Saya share sekejap. Copy link. Subjek utama belum share lagi.
kalau tak boleh nak sing. Harap Musyrifah tolong share pada grup masing-masing. Saya tak dapat nak connect kepada Zoom subjek utama. Mohon dikongsikan kepada kawan-kawan lain. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah kita bersiaran hari ni dengan cara begini. Inilah seadanya. Mohon ya, terima kasih kepada semua yang kongsikan pada grup masing-masing. Saya tak dapat nak share sebab saya guna telefon. Telefon sekarang saya gunakan untuk bersiaran, untuk rakaman. Jadi saya tak dapat nak gunakan. Harap anda lah, tangan-tangan yang ada, mohon sharekan pada kawan-kawan lain. Pada grup terutamanya yang sama-sama belajar harfiah. Dan segala kekurangan saya mohon maaf terlebih dahulu. Seadanya akan saya kongsikan hari ini berdasarkan ayat yang bakal kita bincangkan, iaitu ayat yang ke-244. Ya. Ayat 244. Baru walladzina yutawaffawna minkum. Okey. Sekarang kita akan sambung ayat yang berikutnya. Masih lagi berkongsi kepada grup masing-masing. Saya harap suara saya okey, jelas. Terima kasih kerana kongsi. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Minit. Baik, ada baki lagi 50 minit lagi daripada sekarang. Saya akan masuk kepada ayat yang berikutnya. Saya ulang sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang yutawaffawna, mereka diwafatkan, mereka disempurnakan, minkum, daripada kamu, wa yazaruna azwajan. Okey. Wa yazaruna azwajan, dan mereka meninggalkan. Wa yazaruna juga bermakna wa yatrukuna, mereka meninggalkan. Yatrukuna, mereka meninggalkan. Yazaruna, mereka meninggalkan. Yazaruna juga kadang-kadang kita terjemahkan mereka membiarkan. Apakah kata dasar bagi yazaruna, mereka membiarkan? Perkataan membiarkan, meninggalkan, apakah kata dasar bagi fi'il madhi? Hari ini kena cari tripod. Tidak, saya kena pegang pakai tangan ni. Wa yazaruna, dan mereka meninggalkan, azwajan, akan isteri-isteri. Azwajan. Hartini Ibrahim, wa zara, ya. Waw, zal, ra. Zal, ra, alif, isawaka, bukan. Kamal hadul kanan, wa zara, ya. Rin Hasan, ya zal, ra. Ya huruf mudhari'. Ya huruf mudhari' Rin Hasan. Ya huruf mudhari'. Bukan fa fi'il. Bukan fa fi'il. Azimah Abdullah, waw zaira. Kalau waw zaira makna dia memikul, menanggung. Zaid dengan zal tak sama, bunyi dekat-dekat sama.
Tapi makna dia akan berbeza. Waw zaira wala taziru waziratun wizra ukhra. Waw zal ra Fatimah. Ya, betul. Kalau waw zaira berarti memikul, telah memikul oleh ia. Yazaruna, mereka memikul, mereka menanggung. Wala taziru, tidak ia memikul. Waziratan, akan pikulan. Waziratun, oleh seorang yang memikul. Wizra, akan pikulan ukhra yang lain. Rafi'ah, zaira, tak ada fi'il, tak ada 2 huruf. Sekurang-kurang mesti ada 3 huruf. Sabwaka, waw zalra. Rozihman, wazara yaziru, ya. Rozihman, ada mudhari' sekali. Waw zalra, Majmin Muhammad Yusuf, ya. Waw, fa fi'il dia huruf waw. Ain fi'il dia huruf zal. Huruf zal, bukan zai. Zai lain zal. Roki Haji Saidin, wazara, ya. Waw, ain fi'il zal dan lam fi'il dia ra. Wazara. Bila tukar fi'il mudhari' asalnya yauziru. Yauziru asalnya. Kenapa kena jadi yaziru? Waw tu berat untuk disebut. Yau lithiqal, berat untuk sebut, maka digugurkan waw tu. Digugurkan waw, jadi yauziru berubah menjadi yaziru. Yazaru. Asalnya yazara, wazara fi'il madhi mudhari' yauzaru. Yauzaru. Wazara fi'il madhi mudhari' yauzaru. Wazan nombor berapa? Tolong beritahu wazan nombor berapa dalam formula yang kita tetapkan. Ya, Rinasan, betul. Waw zal ra. Wazara fi'il madhi mudhari' dia yauzaru. Wazara yauzaru. Berat untuk menyebut yaw. Waw tu digugurkan jadi yazaru supaya mudah disebut dan lancar sebutannya. Berubah menjadi yazaru. Wazan nombor berapa? Fi'il 3 huruf. Wazara, rafi'ah, mad ali. Ya, betul. Wazara. Kalau Z, kalau tulis Melayu, ZA, zal, DZA, okey. Kalau DZA, zal. Kalau ZA, zai. Itu masalah bila tulis Melayu ni. Kita agak-agak aja. Kita berlebih kurang. Wazan nombor 1, Hartini Ibrahim. Ya, betul. Wazan nombor 1. Wazan fa'ala yaf'alu. Kita dah seragamkan. Memang tak kisah mana kita nak letak nombor berapa pun tak apa. Cuma dalam sistem saya memang dah selaraskan. Wazan nombor 1, fi'il madhi dia fa'ala yaf'alu. Wazan nombor 2, fi'il mudhari' dia fa'ala yaf'ilu. Dan wazan nombor 3, fa'ala yaf'ulu. Wazan nombor 3, fa'ala yaf'ulu. Okey. Sekejap. Fa'ala yaf'ulu. Senang nak baca. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Okey. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Wazan nombor 4, dia ada 6 wazan semuanya. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Wazan nombor 4, fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Wazan nombor 5, fa'ila juga madhi yaf'ilu, fi'il mudhari' dia.
Dan wazan yang keenam, fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Sekejap. Sekejap ada gangguan. Okey. Artinya wazara yazaru adalah wazan yang pertama. Wazara yauzaru asalnya. Yauzaru, waw tu ada. Kenapa waw tu digugurkan? Sebab waw huruf illat. Waw huruf sakit. Waw huruf sakit. Maka kita gugurkan waw tersebut kerana berat untuk disebut. Waw tu digugurkan lisiqal kerana berat untuk disebut, maka jadi berubahlah menjadi yazaru. Mereka meninggalkan azwajan. Okey, ini masalah ragam tentang fi'il yang sakit. Fi'il mu'tal, fi'il yang ada huruf ilat pada fa fi'il. Inilah ragam dia. Kalau wajada berubah jadi yajidu, asalnya yaujidu, wazan nombor 2. Wajada yajidu, itu wazan nombor 2. Kalau wazan nombor wa'ada ya'idu, wazan nombor 2 juga, wa'ada ya'idu. Contoh lagi, semua huruf ilat pada fa fi'il kita namakan bina misal. Bina misal. Okey, huruf ilat dia huruf apa? Huruf ilat pada fa fi'il kita namakan bina misal. Fi'il bentuk misal. Bina tu mana bentuk misal, bentuk yang huruf ilat terletak pada fa fi'il. Banyak lagi yang kita jumpa dalam Quran. Wa'ada ya'idu, walada yalidu. Asalnya walada mudhari' dia yaulidu, wazan nombor 2 juga. Tapi berubah, dia buang. Biasanya semua kalau anda tengok tinggal zal ra saja. Ya huruf mudhari' kita buang. Waw tu dhamir di hujung tu kita buang. Nun tu tanda rafa'. Yang tinggal zal dengan ra. Bila tinggal 2 saja huruf dia, berarti ini biasa bina misal. Itu adalah bina misal. Bentuk yang pertama, itu bentuk yang ada huruf ilat pada fa fi'il. Okey, huruf ilat pada fa fi'il, bentuk misal. InsyaAllah kalau pada ain fi'il kita namakan bentuk ajwaf. Bentuk ajwaf. Dan kalau terletak pada lam fi'il kita namakan bentuk naqis. Bina naqis. Ingat man, M-A-N. Kami punya formula M-A-N, man. M misal, A ajwaf, N naqis. Sila tulis sekarang. Sila tulis 3 dulu. Lafih multawi atau lafih makrun mafruk tu biarkan dulu. Ini geragam fi'il yang ada huruf illah. Ingat man. Kami formula man ya. Bina misal, M misal, A ajwaf, N naqis. Man misal ajwaf naqis. M misal pada fa fi'il, ajwaf huruf ilat pada ain fi'il, naqis pada lam fi'il. Misal ajwaf naqis. Okey. Man, terima kasih Aisyah Abdullah. MN misal ajwaf naqis. Ya. Man. Bila anda kalau buangkan huruf mudhari', buang ya, buang waw nun di hujung, itu yang tinggal zal dengan ra. Macam Hajarin sebut tadi, zara. Fi'il tidak ada 2 huruf. Fi'il sekurang-kurangnya mesti ada 3 huruf. Paling kurang. Lebih tak apa. Lebih ada. Okey. Inilah kerenah-kerenah fi'il yang kita kena faham. Fi'il ada kerenah tersendiri. Isim pun ada dia punya kerenah dia.
Ini yang kerana ada huruf ilat ni, fi'il mu'tal. Mu'tal pada fa fi'il nama bina ajwaf, bina misal. Huruf ilat pada ain fi'il ajwaf, naqis. Ya, man, nama suami saya Ustaz, senang. Ingat nama suami Puan Aniza, ada man, bagus lah. Ada misal, ada ajwaf, ada naqis pada suami Puan Aniza. Misal, ya, terima kasih. Ajwaf, naqis. Okey, jelas? Tinggalkan dulu. Bila anda tukar mudhari' yazaru je, okey, senang. Misal ajwaf naqis. Oh, satu hari kau lain. Mungkin ada problem, saya pun tak tahu, mungkin ada masalah saya punya ni. Mungkin lain, memang nak masuk tadi, nak masuk kepada page Facebook tadi lambat dia hang lama. Saya tak tahu kat mana silap dia. Biarkan dulu. Sekarang kita fokus pada kita punya ni. Macam mana nak buat fi'il amar? Wazara fi'il madhi, mudhari' yazaru. Buat fi'il amar. Nak tengok macam mana buat fi'il amar. Apakah langkah fi'il amar? Ingat langkah pertama, ambil fi'il mudhari' pada ganti nama yang kedua. Yazaruna, mereka, tukar pada engkau, tinggalkan. Engkau berdua tinggalkan, kamu tinggalkan. Yazaru tukar ya kepada huruf mudhari' ta. Yazaru tukar fi'il mudhari' huruf ta. Tazaru. Oh, masing-masing. Hartini Ibrahim dah tukar dah. Saya tak nampak baris lah. Rin Hasan pun dah buat dah. Baru 2 orang. Macam mana fi'il mudhari'? Buang huruf mudhari'. Dapat asal daripada engkau. Fi'il mudhari', fi'il amar dia hanya berlaku pada ganti nama kedua saja. Engkau tinggalkanlah oleh engkau. Tinggallah oleh engkau berdua. Tinggallah oleh kamu. Hartini Ibrahim zar. Rozi Ahman zar. Rafiq Ahmad Ali zar. Zar ke zur ke zir. Berpandukan pada fi'il mudhari' oleh kerana zal baris atas. Setelah kita buangkan huruf mudhari' dia, ta tu, tazaru, buang huruf mudhari', ra baris dhammah, tukar sukun dia. Jadi zar. Betul lah pada Hartini Ibrahim, Rozi Ahman, Rin Hasan, Rafiq Ahmad Ali. Zar, Rohaziah Ahmad, bagi Rokiah Haji Saidin, Aisyah Abdullah, Kamrah Abdullah Kanan, Bazir Hamid. InsyaAllah. Betul? Tahniah kepada semua yang memberi jawapan dengan tepat. Zar. Betul. Kalau engkau berdua, tambahkan alif tasniah. Zara. Kalau kamu, tinggalkanlah oleh kamu. Zaru. Zar, zara, zaru. Ini untuk mukhatab, untuk lelaki. Kalau mukhatabah, macam mana? Macam mana mukhatabah? Tinggalkanlah oleh engkau. Daripada fi'il mudhari', tadharina. Zar, zara, zaru. Rohaiza Ahmad, zar, zara, alif. Zaru, waw, alif di hujung. Ada alif maksurah. Ada alif maksurah. Ada alif atau alif tu bulatkan. Alif fariqah nama dia. Alif fariqah. Zari, Rin Hasan. Ya, orang pertama yang menjawab. Dan ya tu, ya mukhatabah. Ya mukhatabah tu adalah dhamir dia. Zar, zara, zaru. Rashidah, Daud. Betul. Zari, Rozi Ahman. Betul. Ada ya mukhatabah. Zari, ya, ada ya mukhatabah. Ya tu adalah dhamir dia, yang kita namakan ya mukhatabah. Jangan lupa letak ya. Ya bertitik Zari. Ya. Kalau engkau berdua,
Perempuan, zara, serupa. Lelaki atau mu'annas, muzakkar atau mu'annas, serupa. Zara ada alif tasniah. Dan kamu, mu'annas. Kamar hadalah kanan, zari. Ini kita belajar cara manual. Saya tak tulis pun. Sampai hati Ustaz. Sekarang hari ini giliran anda sebenarnya yang menulis. Ustaz rehat hari ini. Ya mukhatabah, ya Fauziah Suri. Mukhatabah. Kho, K-H-A. Bukan Q, Qaf. Muqaf. Betul kan Fauziah Suri? Aisyah Abdullah. Habis? Telah dirayakan. Mula belajar huruf ain lah. Asmah muda, ya. Bebetulan kita jumpa belajar begini, belajar dekat Facebook. Kita memang belajar secara umum. Jumpa huruf ilat, kita cerita huruf ilat. Jumpa fi'al sahih, kita cerita. Apa yang kita cerita boleh kita kongsikan saja. Tapi kalau nak belajar khusus tentang topik, satu-satu topik, itu kita akan buat program lain. Kita kena buat pengkhususan tentang saraf saja. Tentang huruf sakit dengan huruf sahih, huruf sihat atau huruf sakit, itu kita fokuskan pada satu topik ya. Kita perlukan pembahasan yang begitu. Tapi kalau kelas umum begini, beginilah cara saya. Ada kita tengok bergantung pada ayat yang akan kita bincangkan. Okey. Dan fi'il amar ada 6 saja semua. Perhatian. Fi'il amar ada 6. 3 untuk muzakkar dan 3 untuk muannas. 3 untuk muzakkar, zar tinggalkanlah oleh engkau, zara tinggallah engkau berdua, zaru tinggallah oleh kamu. Itu 3 untuk muzakkar. Untuk muannas, zari engkau berdua, zara, dan kamu muannas, zarna. Zarna. 6 ni kena kuasai. 6 saja. Tak perlu banyak. 3 muzakkar dan 3 muannas. Okey. Kemudian dah dapat semua? Alif tasniah untuk dhamir dia. Waw jamaah, nun niswa itu dhamir yang menjadi fa'il bagi semua fi'il amar. Dan semua fi'il amar fa'il dia adalah fa'il mudmar belaka. Fi'il amar untuk fa'il bagi fi'il amar semuanya dalam bentuk mudmar. Dhamir. Fa'il mudmar nama dia. Fa'il mudmar. Fa'il mudmar. Dhamir. Tak kira lah baris atau mustatir. Mustatir hanya satu je, anta. Kita namakan mustatir wujuban. Tapi mudmar belaka. Fa'il bentuk mudmar. Yang didomirkan. Digunakan dalam bentuk dhamir. Okey, jelas? Tapi kalau selain kalau fa'il yang punya dhamir mustatir jawazan saja, iaitu barulah fa'il zahir. Fa'il zahir. Sebab fa'il ada 2, fa'il zahir atau fa'il mudmar. Tapi fa'il mudmar yang paling banyak mendominasi sesuatu jumlah fi'liyah. Fa'il mudmar yang paling banyak mendominasi sesuatu jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah punya dhamir mustatir jawazan saja, biasanya akan diiringi dengan fa'il zahir. Macam mana nak terjemah fa'il zahir? Tambah oleh. Terutama pada isim mufrad, jamak taksir atau jamak muannas salim. Bila berakhir dengan baris dhammah. Tapi kalau isim musanna dengan huruf alif, tambah oleh. Jamak muzakkar salim, asmaul khamsah dengan huruf waw. Itu adalah tanda-tanda bagi fa'il zahir. Tapi kalau fa'il mudmar, automatically dalam fi'il tersebut dah ada dah dhamir. Sama ada alif tasniah, waw jamaah, ya mukhatabah. Ini bagi fi'il amar atau nun niswah. Jelas? Bazir Hamid, zari, zara, zarna. Ya, itu. Ini baru ya zaruna, dan mereka meninggalkan azwajan, akan isteri-isteri. Ini ada juga pandangan ulama bila ada maf'ul bih ni azwajan ni. Okay, kita terus pindah, tinggalkan ya zaruna. Azwajan ini maf'ul bih, akan isteri-isteri. Ini sebagai pengukuh bahawa ada pandangan bahawa allazina yang pada awal ayat kita, wallazina tu ada dia menjadi mudhafun ilahi kepada
mubtada yang mahzuf. Dia menjadi mudhaf ilaih kepada mubtada yang mahzuf. Nak tahu apa mubtada dia? Ini satu pandangan. Ada yang pandangan kata allazina tu mubtada. Allazina tu mubtada. Oleh kerana ada wa yazaruna azwajan tu, maka ada yang berpandangan, bagi penulis-penulis Arab saya dapati ada pandangan bahawa allazina tu jadi mudhafun ilaihi. Tapi mubtada dia mahzuf. Tahu tak apa mubtada dia? Mubtada dia adalah mudhaf yang berbunyi azwajul lazina, isteri-isteri orang-orang yang, atau isteri-isteri bagi orang-orang yang yutawaffawna minkum, mereka diwafatkan daripada kamu, wa yazaruna azwajan, dan mereka meninggalkan akan isteri-isteri. Azwajan ni tu ada pandangan yang begitu. Tak kisah boleh belaka. Nak gunakan allazina sebagai mubtada pun boleh. Azwajul lazina pun mudhaf. Azwaju tu mudhaf yang mahzuf. Bukan mubtada, mudhaf yang mahzuf. Okey. Azwajul lazina, isteri-isteri bagi orang-orang yang mereka diwafatkan. Itu boleh juga. Maksudnya serupa. Maksudnya serupa. Wa yazaruna azwajan, jelas. Ayat berikutnya, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Yatarabbasna. Ini satu lagi ayat ni. Yatarabbasna, mereka meninggalkan. Bukan mereka meninggalkan pula. Mereka menunggu. Di dalam terjemahan kita letakkan hendaklah mereka menunggu. Yatarabbasna, hendaklah mereka menunggu. Bi anfusihinna, dengan ataupun akan bukan akan, dengan diri-diri mereka sendiri. Bi anfusihinna, dengan diri. Alung, ya Allah, Muhammad Nurulaini. Lama tak jumpa Alung. Khabar Alung? InsyaAllah. Rindu Alung. Alung sihat Alung InsyaAllah. Baik, kita jumpa. Kita teruskan lagi. Terima kasih Alung. Kena tengok dari jauh Alung. Yatarabbasna, mereka menunggu. Tapi dalam terjemahan kita letakkan hendaklah. Saya mencari jawapan kenapa tambah hendaklah, sedangkan tidak ada lam amar, lam huruf jazam. Tidak ada lam amar. Ya. Boleh? Sekejap boleh? Sekejap, Ibu. Nah. Tak nampak lah, saya nak pakai. Okey. Ada lagi? Baik, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Long. Inilah yang nak tahu. Ini nak tahu ni, ramai nak tahu ni. Dalam buku saya letakkan hendaklah. Alhamdulillah. Dalam buku saya letak hendaklah mereka menunggu. Mana letak hendaklah ni? Kenapa mana ada penekanan hendaklah ni? Tak ada lam. Biasa kalau kita jumpa ada lam sebelum lam tu, lam baris mati. Hendaklah. Lam baris bawah supaya. Lam baris bawah supaya. Lam baris atas sesungguhnya. Tak ada lam hendaklah pun. Kerana bila saya buka buku ni dah koyak-koyak buku ni. Kerana bi anfusihinna tu, dengan diri-diri mereka, itu taukid tu. Bi anfusihinna tu walaupun majrur lafzan, tapi marfu' mahallan. Dia menjadi taukid kepada fa'il. Sebab itu dia marfu'. Mereka menunggu. Mana fa'il dia? Mereka tu nun niswah tu. Semua fa'il mesti marfu'. Maka dia fi marfu' mahallan, mengambil tempat rafu'. Dia sebagai taukid untuk penegasan.
Itu yang kita tambah hendaklah. Mereka menunggu dengan diri mereka sendiri. Dengan diri mereka. Maksud itu. Itu maksudnya itu penekanan. Mereka menunggu. Siapa mereka itu? Isteri-isteri yang ditinggalkan itu. Isteri-isteri yang ditinggalkan tu. Mereka mana teman mereka tu? Nun. Apa nama nun? Kita namakan nun niswah. Perempuan ramai, isteri-isteri mereka. Mereka menunggu diri mereka sendiri arba'ata ashhurin, 4 bulan. 4 bulan. Wa ashra. Kerana tak nak washri. Ataf kepada arba'ata. 4 bulan dan 10 hari. 4 bulan dan 10 hari. Okey, jelas? Harap jelas, ke? Yatarabbasna ini fi'il 5 huruf. Yatarabbasna ini adalah fi'il 5 huruf. Ya, Umi Esa. Edah untuk isteri-isteri yang suaminya meninggal, bercerai, mati. Nun niswah, ya. Terjemahan ni. Ulang balik, Ustaz. Saya ulang sekali lagi. Permintaan daripada Ustazah Nafariza Samsudin. Baik. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Kalau kita terjemah secara harfiah, mereka menunggu dengan diri-diri mereka 4 bulan 10 hari. Itu je. 4 bulan 10 hari. Tapi dalam harfiah kita letak hendaklah. Dalam harfiah kita ada letak hendaklah. Kenapa letak hendaklah? Kerana sekejap. Kerana ada taukid pada anfusi tu. Anfusi tu pada rujukan saya dia menjadi taukid. Walaupun dia majrur, tapi majrur lafzan. Cara lafaz dia majrur, tapi sebenarnya marfu'. Marfu' mahallan. Dia mengambil tempat rafu'. Rafu' kepada siapa? Dia mengikut siapa? Taukid mesti mengikut pada muakkad dia, kepada fa'il. Mana fa'il dia? Nun niswah tu. Nun niswah tu menjadi fa'il. Nun niswah tu menjadi fa'il. Ustaz, bila dia samakan dengan penggunaan laras bahasa benar-benar? Bukan. Itu lam taukid. Itu lam taukid. Ni taukid satu lagi. Taukid dari sudut nahu, dia selalu ada letakkan kullu atau nafsu, tergantung pada muakkad dia. Ini taukid ni beza. InsyaAllah kita akan belajar bab taukid. Bukan nun taukid, bukan lam taukid. Itu huruf. Ini isim yang menjadi taukid, menjadi penegas. Ajma'in, kesemuan, jami'an, isim yang menjadi taukid. Okey. Arba'ata mudhaf. Okey, sekejap Sorry. Arba'ata ashhurin wa ashra. Zaraf, ya, betul lah. Arba'atat zaraf.
jadi maf'ul fi. Zaraf maf'ul fi. jar سواء متعلق بالفعل فيه أشهر مضاف إليه أي أشهر ليال. Baik. Mereka menunggu, tapi tambah hendaklah. Hendaklah mereka menunggu bi anfusihinna, dengan diri-diri mereka, arba'ata ashhurin, 4 bulan, arba'ata ashhurin. Kamu dia adalah kanan, apa tanya soalan? Sekejap, saya tak nampak. Huruf taukid, inna, qad, nun, itu huruf. Ya. Nun taukid, ya, nun taukid tu pun, ini yang kita masuk taukid ni isim isim yang menjadi taukid. Anfusin, nafsu, kadang nafsin, taukid, isim yang menjadi taukid. Ya. Terima kasih Teacher Hani. Taukid fi'il, huruf lain, isim lain. Okey? Isim lain. Isim dia mesti mengikut kepada muakkad dia. Kalau muakkad dia marfu', dia ikut marfu'. Kalau mansub, dia ikut mansub. InsyaAllah ada pembahasan bab taukid nanti kita akan. Saya bila keadaan tak mencukupi ni, laptop problem, Zoom pun problem, jadi saya hilang punca ni. Kita teruskan. Saya laju sikit hari ni. Nak cerita saraf pun susah ni. Faiza balagna ajalahunna. Okey, sorry, siap. Sebelum kita lanjut, kita ya tarabbasna tadi. Fi'il berapa huruf tu? Kita dah belajar wazan 5 huruf. Fi'il 5 huruf tu ada 5 wazan. 3 wazan pertama ada hamzah wasal. Yang 2 lagi tak ada hamzah wasal, dia ada huruf ta dekat pangkal dia. Okey. Ya tarabbasna, wazan mana? Ya tarabbasna wazan berapa? Wazan 5 huruf, kumpulan yang kedua. Tolong sebutkan wazan dia, Rin Hasan. Fi'il 5. Tafa'ala, ya tafa'alu. Ya, Hartini Ibrahim. Cikgu Hartini semakin memecut sekarang. Bagus. Daripada apa yang cikgu ceritakan masa sesi ta'aruf dulu, bagaimana cikgu terkial-kial nak belajar, nak mula bercampur dengan orang yang pandai. Tapi Masya Allah, dengan usaha gigih, berkat usaha gigih, nampak menunjukkan anda begitu faham dengan apa yang kita bincangkan. Rohaizat Ahmad, ya, wazan nombor 4. 4 atau 5 saya tak pasti. Saya yang penting ada huruf ta. Kumpulan yang kedua tu mesti ada huruf ta. Tafa'ala, ya tafa'alu. Tarabbasa, ya tarabbasu. Zarina hamzah, ya betul. Tafa'ala, ya tafa'alu. Roziahman, Azimah Abdullah, Sarifat Abdul Fatah. Tarabbasa, ya tarabbasu. Betul. Tafa'ala, oh sampai 2 ain. Tafa'ala, oh ya betul. Okey, 2 ain tu, memang ain tu satu sukun, satu baris fathah. Betul? Terima kasih Rin Hasan. Tak kisah wazan keempat saya tak pasti. Saya belum susun lagi. Untuk 5 wazan ni saya tak susun lagi. Cuma kalau wazan yang ada hamzah wasal, infa'ala, ifta'ala, if'alla. Nak susun nombor 1 yang infa'ala dulu ke atau ifta'ala dulu, terpulang. Nanti saya ni. Cuma saya nakkan 2 kumpulan. Saya belum decide kan lagi.
nak buat nombor 1, nombor 2. Tapi saya buat 2 kumpulan dulu. In fa'ala yanfa'ilu, ifta'ala yafta'ilu, if'alla yaf'alu. Kalau anda nak buat ifta'ala yafta'ilu dulu ke, atau in fa'ala yanfa'ilu dulu ke, terpulang. Boleh, mana-mana boleh. Tapi itu satu kumpulan. Kumpulan yang ada hamzah wasal. Kumpulan yang kedua, dia tak ada hamzah wasal di pangkal. Dia ada huruf ta. Nak mulakan tafa'ala tafa'alu dulu ke, ataupun tafa'ala tafa'alu dulu pun tak kisah. Wazan nombor 1 ke nombor 2 tak kisah. Yang penting kumpulan. Kumpulan yang ada hamzah wasal ke kumpulan yang ada huruf ta. Mana yang dahulu tak kisah. Infa'ala dulu ke ifta'ala dulu pun tak apa. Yang penting daripada kumpulan yang ada alif ke kumpulan yang tak ada alif. Ya. Ini yang nama taukid maknawi. Yang Puan Nizah Noah tulis nota nafsun, ainun, kullun, kullan, kila, kilta, ajmain, kafatan. Itu semua adalah taukid maknawi atau taukid lafzi. Ini maknawi Kalau uskun anta, itu maknawi. Ada lafzi yang ulang 2 kali tu, itu lafzi. Kalau ulang 2 kali, contohnya apa? Ada yang perkataan Allah sebut 2 kali. Bila ulang 2 kali lafaz yang serupa, tak ingat bila nak paksa ingat tu. Dalam Quran bila ulang 2 kali itu taukid secara lafzi. Kadang lafaz beza tapi makna sama, itu maknawi. Itu taukid pada bentuk isim dalam bentuk isim. InsyaAllah. Terima kasih Puan Nizah. Apa yang senang cara tu? Oh, susunan. Susunan buat masa ni saya kelompokkan dia. Kelompokkan wazan 5 huruf yang ada hamzah wasal dengan yang tak ada hamzah wasal, yang ada huruf ta daripada sebelum fa fi'il. Itu kumpulan pertama, kumpulan yang ada hamzah wasal. Tapi pastikan if'ala tu yang hujung sekali, nombor 3. Nombor 1 dan nombor 2 tu boleh nak tertukar, infa'ala dulu ke ifta'ala dulu. Saya buat itu ifta'ala dulu ke? Kalau saya ifta'ala yang kedua, infa'ala yang pertama. Oh, wazan ni tafa'ala. Tak kisah, saya pun tak fokuskan lagi tentang ketetapan tu. Nanti saya tetapkan. Kalau dalam muka Ustaz Hashim, tafa'ala tu wazan keempat. Tafa'ala tu wazan kelima. Tapi saya, yang penting 2 kumpulan 2 kumpulan ketara. Yang ada hamzah wasal dengan yang tak ada hamzah wasal. Yang ada huruf ta di pangkal sebelum fa fi'il. Okey. In fa'ala dulu, ya ke? Rusna Osman. In fa'ala yanfa'ilu, wazan pertama. Wazan kedua, ifta'ala yafta'ilu. Okey, hari ni kita buat ketetapan. Hari ni kita buat sepakat. Wazan pertama yang ada alif nun. In fa'ala yanfa'ilu. Wazan pertama. Wazan kedua, ifta'ala yafta'ilu. Ya, Fatimah, dakan-dakan. Terima kasih. Oh, baru saya nak sebut ni, nampak dakan-dakan saya tertarik dengan. Itu taukid ni, lafzi. Diulang 2 kali, itu taukid lafzi. Iza dukkatil ardu dakkan dakka. Tu. Bila dia didukkan, digoncang kan dia. Dakkan. Ni maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, lepas tu taukid makna lafzi. Okey, tinggalkan taukid dulu. Puan Fatimah, terima kasih kerana kongsi. Saya kembalikan semula pada susunan wazan bagi wazan 5 huruf. Terima kasih Puan Rosna. Raden Timina. Baik.
Kita fokus wazan. Terima kasih Raden Tumina. Cik Murad ni, saya kira Cik Murad ni ya. Nota ni. Tafa'ala yatafa'alu. Wazan yang biasanya memang untuk menunjukkan perbuatan tu berulang-ulang. Dan berterusan menunggu. Ini antara dia punya penggunaan dia. InsyaAllah kita akan lebih perincikan lagi. Tapi kita fokus pada wazan dulu. Wazan pertama, in fa'ala. Yang ada hamzah wasal ni, kumpulan yang pertama yang ada hamzah wasal. In fa'ala yan fa'ilu infi'alan. Masdar dia. Wazan kedua, ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. In fa'ala yan fa'ilu infi'alan. Ifta'ala, wazan kedua, yafta'ilu ifti'alan. Dan wazan ketiga, if'alla yaf'alu if'alla. If'allan. If'alla yaf'alu if'allan. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian, ini grup yang pertama yang ada hamzah wasal. Grup yang kedua yang ada ta di awal sebelum fa fi'il. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Kemudian wazan yang kelima, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Sekali lagi, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Okey. Tarabbasa yatarabbasu tarabbusan. Tarabbasa yatarabbasu tarabbusan. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Okey. Terima kasih Kak Mida. Rin Hasan. Kumpulan pertama ada infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Kau boleh buat masdar sekali. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Lepas ain fi'il ada hamzah, ada alif ada alif. If'alla yaf'allu. Lam dia syaddah, bukan ain. Rin Hasan, lam syaddah. Lam ada dua. If'alla yaf'allu if'allan. 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 Ain alif, lepas tu lam syaddah. If'allan. Wazan pertama, kumpulan pertama yang ada hamzah wasal, dan kumpulan yang kedua yang ada ta. Awal fi'il madhi. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Dan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Alhamdulillah. Jam sudah menunjukkan 8.56. Kita nak sambung. Faiza balagna ajalahun fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihin bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Kita sambung kemudian Cukup sampai setakat ini dulu. Cukup rasa perkongsian kita. Yang saya jangka saya ingat nak batal kelas hari ni sebab rasa tripod tak ada,
dengan Zoom pun bermasalah. Hari ini nak cari semua barang-barang yang perlu dilengkapkan. Tak tahu kedai gadget dah buka ke tidak. Mungkin kena pergi mall ke mana. Tak tahulah macam mana. Alhamdulillah. Cukuplah saya sampai ini. Saya rasa tak ada soalan. Jadi kita dapat simpulkan hari ini bahawa kita dapat tahu wazan. Kita wazan 5 huruf. Dan kita dapat susunkan infa'ala. Betul lah yang minggu lepas tu kan. Oh ya, saya dah susun. Infa'ala yanfa'ilu, ifta'ala yafta'ilu, if'alla yaf'allu. Betul. Tafa'ala yang 4 huruf. Ya betul. Okey. Yang kelima tak buat minggu lepas. Tafa'ala yatafa'alu yang kelima. Tafa'ulan. Betul. Betul. Kita dah simpulkan. Ini yang kita buat hari Isnin lepas. Betul lah ikut susunan apa kita bincangkan tadi. Okey, kita dah sepakat bahawa kita susun ini yang daripada kesepakatan kita bersama, okey. Saya nampak, dan baik juga ada nota hari Isnin tu. Okey, ada nota nampak. Wazan pertama infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Wazan kedua ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Wazan ketiga ifta'alla yaf'alu if'alan. If'alan. Ada alif Lepas ain fi'il ada alif. Kemudian wazan yang keempat. Wazan keempat dan kelima yang ada huruf ta. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Dan wazan yang kelima tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ini antara rumusan yang kita dapat sepanjang kita belajar tadi. Pertama kita wazan misal ajwaf nakisman. Dapat. Kedua, dapat susun wazan 5 huruf. Dan kita nampak ada taukid belajar. Taukid lafzi dengan taukid maknawi. Masya-Allah. Nampak tiga perkara besar tu dah banyak dah. Kalau bahasa Arab 3 ke atas tu dah jamak. Mana banyaklah kita dapat ini. Alhamdulillah. Syukran jazak. Terima kasih. Alhamdulillah berjaya juga kita hari ini. Malam ini kita ada perkongsian lagi sekali. Malam ni kita ada perkongsian bahawa insyaAllah untuk grup G02. Tapi walaupun nama grup G02, yang grup lain pun dapat juga. Orang awam pun kita share pada public. Kita buat share Facebook kalau gunakan Zoom. Tapi kalau live macam ni, macam mana saya nak buat? Saya masih sedang buat perkiraan. Boleh jadi saya akan pinjam Zoom kawan-kawan yang ada. Zoom yang berbayar, maksud saya Zoom yang berbayar. Kalau Zoom yang percuma tu dia tak boleh link ke Facebook. Zoom yang berbayar boleh link ke Facebook. InsyaAllah mungkin adalah nanti insan-insan yang Allah hantarkan ini untuk kita selesaikan masalah ni. Yang penting malam ni insyaAllah apa cara sekalipun saya akan bersiaran. Kalau tak boleh secara Zoom, saya akan gunakan macam ni, live macam ni, seadanya. Mana yang kurang minta maaf lah, tapi kita akan bersiaran juga. Dan malam ni saya akan fokus pada isim makrifah dan isim nakirah. Sebab minggu lepas kita dah fokus, dah berminggu-minggu dah, 3 minggu, 4 minggu berturut-turut kita fokus pada mudhaf-mudhaf ilaih. Contoh mudhaf-mudhaf ilaih. InsyaAllah kita akan fokus pada isim makrifah dan nakirah. Malam ni berdasarkan ayat yang sambungan yang dibaca pada minggu ni. InsyaAllah bagi yang ikuti program saya dalam G01 untuk juzuk kedua, yang ikuti, kita dah sampai ayat yang ke 100 berapa? 200 154, sorry. Juzuk kedua. Sekejap. Malam ni saya nak berikan penegasan. Malam ni 159. Ya. Ayat 159 hingga 163. Ayat malam ni
159 hingga 163. Kita akan bincangkan tentang isim ma'rifah dan isim nakirah sahaja. Isim ma'rifah dengan isim nakirah saja. Makjang, macam mana nak mula daripada itulah nak ikut daripada mula, kena tengok video-video yang lama. Makjang, Makjang ke Makjang? 159 hingga 163. Betul. Terima kasih Azim Abdullah, Faridah Salim. Okey. Dan kita akan fokus isim ma'rifah dan isim nakirah. Penting perbezaan isim ma'rifah dan isim nakirah. Ya, Makjang. Nak mula tu memang macam mereka yang awal Zulkaidah. Saya siap kali mula biasa awal Zulkaidah. Sekarang ni dah masuk Zulhijjah. Berapa? 12 Zulhijjah. Dah sebulan lebih dah. Kat sebulan setengah dah kita mula. Puan Salmiah Makjang Puan Salmiah. Tak apa, kita dah sebulan setengah. Kalau nak mula pun ikut tengok video yang lama. Dan hari Ahad pagi, itu untuk pelajar yang mula. Makjang kalau nak ikut hari Ahad pagi, saya buat live untuk public pun boleh. Tapi dah tengah-tengah lah. Dah tengah-tengah. Dah 2 minggu, dah sebulan setengah dah kita berjalan. Sana tu. Ya ke? Oh, Makjang tu Miah ke? Tak, kan Miah belajar ngaji ya. Okey. Boleh ke nak tengok video semula? Boleh, boleh. Dia boleh, yang pada semua video tu ada dalam Facebook saya. Semua ada daripada empat Zulkaidah tu. Apa? Bukan. Okey, tak apa. InsyaAllah kita tengok. Kalau puan Makjang nak tengok, boleh. Hari Ahad pun kita ada. Dan kita masih baru lagi, tak apa, boleh kejar. Kalau orang cerdik cepat dia kejar ni. Kita masih terlalu perlahan. Tahun ni kita buat agak perlahan sedikit berbanding dengan tahun lepas. Tahun lepas saya memang pecut, kesian yang lain. Tapi tahun ni saya agak perlahan. Tapi yang ada sekarang ni memang tegar, orang hebat. Orang-orang yang betul-betul istiqamah. Yang G01 tahun lepas, memang dah masuk juzuk 2. Mereka orang yang hebat, tegas. Ahad pukul berapa Ustaz? Pukul 8. 8 pagi. Saya hanya bersiaran 8 pagi. Untuk sesi pagi 8 hingga 9. Itu standard. Hari Isnin kelas pagi, hari Khamis kelas pagi, hari Ahad pun kelas pagi. 8 hingga 9. Saya dah pilih tarikh itu, saya dah tak nak pilih hari apa. Okey, pukul 8 pagi. Ini insya-Allah lah. Kalau saya pergi ke mana-mana pun saya akan bawa laptop, bawa handphone. Ini akan saya bawa ke mana-mana. Saya tak akan, kalau saya balik kampung, saya akan bersiaran di kampung. Mana saya pergi dalam kereta kan, insya-Allah. InsyaAllah, jangan risau. Yang doakan saya sihat ya. Saya sihat. Allah berikan kecerdasan untuk saya berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman. Bukanlah ada ilmu sangat, tapi rasa nak kekalkan ilmu ni supaya dia bertahan, kena mengajar. Kena ulang dan ulang. InsyaAllah, mudah-mudahan barakah. Anda dapat pahala sama, saya dapat, keluarga saya pun dapat. InsyaAllah. Dan inilah persiapan kita untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara niat kita, pelihara keikhlasan kita, dan Allah temukan kita di akhirat kelak nanti di syurganya, syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Oh, Azim Abdullah sampai kamera Highland rumah. Gitulah. Saya dah terasa menjadi tanggungjawab. Saya berjanji dengan anda. Janji ni dia kena pegang, kena digalas betul-betul. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah pelihara saya memegang janji ini. Mulanya pada peringkat awal bulan Ramadan ya. Hanya sekadar sebulan saja. Tapi saya dapati luar jangkaan saya. Saya sangka saya nak cakap seorang-seorang je bulan Ramadan tahun lepas.
Saya tak mimpikan begitu ramai orang yang berminat dengan harfiah. Sebab saya tahulah macam mana saya duduk di Kuantan. Yang minat harfiah ni terlalu sedikit. Jadi saya jangkakan pun begitu jugalah di tempat lain. Rupanya nisbah dia, nisbah Kuantan bila campur nisbah Malaysia memanglah lebih besar, tapi masih lagi sedikit kalau banding dengan nisbah penduduk Malaysia yang berapa juta, ada 30 juta, masih lagi sedikit. Kita hanya dalam 70 orang, 74 orang yang menonton. Tadi yang 90, 100. Biasa 100 lebih, 110. Tak ramai berbanding dengan penduduk Malaysia. Kaum muslimin yang ada lebih kalau 30 juta, 15 juta. 15 juta. Kalau ada 1% ni pun beratus ribu betulnya. Ini 1% pun tak sampai. 0, berapa persen lah yang belajar dengan saya. Itu yang belajar tu, yang sempat tengok video. Belum yang faham lagi. Faham kita tipis lagi tapis lagi. Yang faham daripada 100 orang tu faham mungkin dalam 25% atau 30%. Yang faham. Daripada 30% belum lagi yang amalkan. Yang mengamalkan sesuai dengan apa yang kita fahami dengan Quran, yang Nabi faham, yang sahabat faham radhiyallahu anhum ajma'in, yang para tabi'in, tabi'in faham. Lagi tipis lagi. Persen dia makin sedikit. Memanglah qalilan ma tazakkarun. Allah kata dalam Quran, qalilan, amat sedikit. Amat sedikit. Jadi itulah, hadirin bahagia, semoga kita digolongkan di kalangan orang-orang yang sedikit. Hikmah PKP. Oh, Wan Nadiah yang beritahu. Masya Allah, Mak Jang. Orang Penang ni, bukan orang polis. Okay. Abu Aaron is watching. Ya Allah, baru semalam ingat. Nak telefon Abu Aaron. Mana Abu Aaron? Rupanya pagi ni muncul. InsyaAllah, sekejap lagi nak call hantar Abu Aaron. Susah. Terima kasihlah kepada yang beritahu. Nak belajar tak ada belajar yang senang. Tak ada belajar yang senang. Semua susah. Cuma cara kita mengatasi susah tu, kata-kata kita menjadi peranan juga. Semua belajar susah. Kalau tak tahu cara lagi susah. Belajarlah buat apa pun. Semua susah. Yang penting kena tahu cara dia. Cara kena betul. Niat kena ikhlas. Murnikan niat anda dan panjatkan doa anda pada Allah. Tunjukkan kesukahan pada Allah, bukan pada saya. Tunjukkan bukti pada Allah bahawa anda benar-benar berhajat, benar-benar berminat. Kalau sekadar daripada buang masa, baik tengok ustaz. Itu belajar main-main sebenarnya. Daripada duduk saja, baik tengok ustaz punya harfiah. Itu belajar tak sepenuh hati bagi saya. Daripada saja-saja dapat pahala, itu memang dapatlah pahala. Tapi untuk belajar nak faham, memang perlu ada kesungguhan. Pastikan anda bersih, anda berwuduk, anda mandi dulu, pakai baju, kemas-kemas, gosok baju, wangi-wangi sikit. Anda kena menampak persediaan. Betul, kena tunjukkan kesungguhan. Bukan dengan saya, bukan dengan kawan, bukan dengan isteri, bukan dengan suami, tapi tunjukkan dengan Allah. Buktikan dengan Allah bahawa anda benar-benar berhajat, benar-benar inginkan ilmu ini. InsyaAllah. Cari masa, usahakan sesuatu, disiplinkan diri. Kena ada disiplin. Belajar tak ada disiplin tak boleh. Sehingga ke menterjemah pun kita kena ada disiplin. Rostam Razak is watching. Allah, bila nak makan mi sup ni? Saya mencampur cerita disiplin. Nampak Rostam ni, saya teringat berhusup. Okey, baik. Kena ada disiplin. Menterjemah pun ada disiplin dia. Cara beri erti pun kena disiplin. Terjemah fi'il madi, disiplin kena ada. Madi maklum, disiplin kena ada. Madi majhul, kena disiplin. Fa'il kena sebut disiplin dia. Kena ada disiplin. Kalau tak ada disiplin dalam menterjemah, tak boleh dapat. Disiplin ni nak kena disiplinkan diri anda.
dalam menterjemah, dalam memberi erti, dalam mengertikan isim kena disiplinkan diri, dalam mengertikan fi'il amar kena disiplinkan dia, dalam mengertikan fa'il kena disiplinkan dia, mengertikan maf'ul kena disiplinkan dia, mengertikan khabar kena disiplinkan diri. Kalau tak ada disiplin tak boleh. Waktu kita pukul 8 kena disiplin, kena ada setiap pukul 8, setiap tunggu. Jangan masuk sambil buka, lepas tu on telefon tinggal, buat kerja lain, dengar. Kesungguhan tak mencerminkan ilmu yang kita nak dapat. Kita istiqamah dan kena buat sungguh-sungguh. Kena pastikan, kena ulang dan ulang. Dan untung kita ni bersiaran, kita rakam. Rakaman ni dapat diulang. Berbeza dengan kelas yang saya buat, kelas offline, sebelum ada Facebook ni, sebelum ada kelas online ni, tak ada rakaman langsung. Berharapkan sepenuhnya dengan apa yang saya ajar dalam kelas. Kalau ingat, ingatlah. Kalau tak ingat, macam minggu lepas, saya beri tu ba zaidah, ba tambahan. Untung ada rakaman. Untung ada rakaman, boleh tengok semula. Wa ma hum bimu'minin, dan tidak mereka orang yang beriman. Ustaz, kenapa Ustaz tak tulis, Ustaz? Semalam saya dapat bertalu-talu mesej. Kenapa B tak ada, Ustaz? Kenapa B tak perlu dengan tambah B ni? Ustaz tak letak ke? Ustaz terlupa ke? Kerana itu untung bila ada rakaman. Rakaman tengok semula, saya dah terangkan. Tapi kalau dalam kelas, tak semua yang apa yang saya cakap ni boleh dapat sepenuhnya. Tak semua. Kita bukan malaikat. Kita bukan Imam Syafi'i. Semua boleh hafal. Tak, kita memang banyak kurang. Jadi saya pun tak boleh expect apa yang saya terangkan semua anda faham semua. Tak. Saya kena bersedia untuk mengulang. Saya bersedia kekurangan yang ada pada anda dan kurangan pada saya. Inilah sikap yang kita kena siapkan. Saya kena ulang-ulangkan semula. Tapi kita kena buktikan pada Allah, bukan pada saya. Pada Allah bahawa kita nak, kita berhajat, kita bersungguh-sungguh. InsyaAllah Allah akan berikan. Perlukan masa sedikit, tunggukan dia punya keajaiban berlaku. Once you dah dapat, cakap putih pula you. Anda dah dapat dia punya rentak dia, Masya Allah. Dapat dia punya sentuhan dia, zuk dia, keseronokan dia dalam belajar terjemah Quran, Masya Allah. Memang luar biasa nanti. Semalam saya dapat, pagi tadi saya dapat respon daripada seorang Pak Cikgu Nuraini daripada Ceras. Saya sekarang beza saat saya belajar harfiah. Saya dapat, bila saya baca Quran, saya dapat rasa kelainan bila baca Quran. Dah nampak isim, fi'il, nampak semua. Azia Abbas, Alhamdulillah Ustaz, saya tonton video Ustaz banyak kali. Sampai ke mak saya tanya, kenapa Ustaz ni asyik sebut fi'il mudhari', fi'il mudhari'. Orang nampak tu, mak yang tak menonton pun, dia pun boleh sebut fi'il mudhari'. Nampak? Kesan daripada mengulang-ulangkan. Mak kita tak belajar harfiah, tak belajar bahasa Arab pun, dia boleh sebut fi'il mudhari'. Nampak? Tu dengar tu. Belum tonton betul-betul. Kalau anda tonton berulang-ulang, anda pun pinjam ayat saya ni. Serupa, macam Ustaz Muzakir punya ayat dia. Itu kesan ulang-ulang. Memang kena ulang-ulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Saya rasa itulah yang saya mampu kongsikan untuk hari ini. Terima kasihlah. Ini nasihat akhir saya sebelum berpisah. Dah pukul apa Ustaz kata nak habis. Kalau tengok saya dengan Ustaz Ustaz Tokku Pasir Gudang, Isa Deraman, dia habis, dia terus stop dia. Tak ada nak panjang-panjang nasihat-nasihat. Saya ni macam sayang nak tinggalkan. Alhamdulillah. Inilah nak sembang-sembang lah sebenarnya. Dah habis penat-penat belajar, dah tension, nak belajar, kita sembang lah ni. Sembang pun nak sembang. Tadi turun, naik semula. Tadi 60, naik 70, 80. Ingatkan nak habis kan? Ustaz saya dah keluar lah Ustaz. Itulah. Ni sesi last ni, sesi sembang-sembang. Okey, itu sajalah. Terima kasih banyak. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa malam ni. Malam ni insyaAllah kita jumpa. Lupa satu lagi nak ingat. Ingat lupa. Tentang surah Yasin. Permintaan tu hari. Minta hari kita apa? Saya sembang-sembang tu hari nak buat belajar surah Yasin. Sebab kata-kata di kalangan kita ni, surah Yasin ni tak boleh dipisahkan. Jadi oleh kerana ada permintaan untuk kita menterjemah surah-surah pilihan, saya dah siapkan PDF untuk surah Yasin. Nanti boleh saya sharekan dalam grup. Siapa yang nakkan surah Yasin, kita akan belajar surah Yasin. Tapi kepada yang berminat untuk, saya nak sembah saja-saja, saya asingkan jumlah-jumlah ni, saya tak bagi saja. Kepada yang nak betul berdaftar, saya buka pendaftaran. Yang ni kita memang bincang khas untuk surah Yasin saja. Bukan kelas umum. Bukan kelas umum pada publik. Saya lebih pada untuk berdaftar. InsyaAllah saya akan kalau boleh sebelum masuk saya bulan 8 nanti kita start lah. Okey, bulan 8 nanti start. Saya dah siapkan dah surah Yasin PDF, saya akan share. Dan semua PDF tu saya dah pecahkan pada jumlah-jumlah dan saya renggangkan. Saya renggangkan antara baris atas dengan baris bawah untuk anda isi makna dia. Anda tulis tangan macam mana dalam buku saya. Buku saya pecahkan jumlah-jumlah. Bawah tu saya beri makna. Tapi dalam ni anda sendiri makna. Anda kena print, anda beri makna. Beri makna dan kita akan belajar terjemah. Dan fokus terjemahan secara harfiah. Kita tak fokus pada grammar terlampau detail, tapi penambahan oleh, penambahan akan, penambahan adalah, penambahan ada yang biasa kita ulang-ulangkan tu, itu insyaAllah kita akan bincang. Yuran berapa? Yuran insyaAllah saya akan tetap. Yuran tak banyak lah, saya ingat dalam sebulan RM50 cukup lah tu. Kita akan seminggu sekali ya. Setiap minggu kita buat malam. Kelas kita mungkin malam kita buat. Saya malam free, malam Isnin malam Selasa free, Isnin malam Rabu, Selasa malam Rabu, Rabu malam Khamis malam Jumaat ada kelas, Ahad malam Isnin 2 malam je yang ada kelas. Mana ada 5 malam saya free. Boleh jadi malam-malam, antara malam-malam tersebut tu saya akan pilih untuk kita buat dalam 1 jam setengah cukup. 1 jam setengah cukup kita akan belajar. Mana sebulan ada 6 jam. Sebulan ada 6 jam. Saya akan setkan dalam masa 3 bulan kita habis surah Yasin, InsyaAllah. Dan saya akan modulkan, cuba supaya kita boleh InsyaAllah kita boleh buat semua. Lepas surah Yasin kita pergi ke surah Mulk ke atau surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi kita akan buat. Ini antara program yang akan saya anjurkan. Ini lebih tertutup program ni kepada yang dah ada asas harfiah ni, yang dah memang dah belajar harfiah, dah tahu. Dan kepada yang nak belajar baru tapi grammar saya tak beri tekanan ni. Baru nak kenalkan isim, baru nak kenal fi'il, tak payah. Itu bukan masa dia. Untuk surah Yasin kita dah kenal isim fi'il, tapi nak bagi makna isim fi'il huruf dah kenal dah. Semua dah kenal lah saya. Bukan masa saya nak ajar isim fi'il huruf lagi, tak. Nak belajar isim fi'il huruf dalam kelas macam ni. Kelas yang belajar WhatsApp tu. Kelas-kelas begitu, untuk terjemah surah Yasin, saya akan lebih fokus pada makna secara harfiah dan grammar secara umum dia. Grammar-grammar yang asas yang saya dah bincangkan dalam grup kita ni. Dalam Isnin kami sepanjang tahun lepas hingga sekarang. Boleh, tak apa. Tapi maksud saya, Puan Faridah Malik daripada Singapura, untuk Yasin ni orang macam saya boleh. Sebab kita lebih pada makna. Lebih pada makna. Grammar nak cerita, grammar tu pada sisi lain. Sebab itu lebih pada makna. Okay, InsyaAllah saya akan maklum pada dalam grup nanti. Saya akan beritahu macam mana langkah-langkah yang perlu ditetapkan untuk malam ni saya akan jelaskan lagi sekali tentang pendaftaran bagi menterjemah surah Yasin. Surah Yasin, saya rasa ramai dah hafal, ramai sangat dah hafal surah Yasin ni.
Cuma nak tahu makna dia secara harfiah. Lebih mudah lagi. Bila dah boleh hafal, lagi mudah lagi. Lebih mudah lagi. Lagi senang. Kita nak banyakkan vocab kita lagi. Vocab sulit. Bila orang dah hafal, senang. Saya ingat bila macam juzuk amma tu yang paling susah sekali. Tapi oleh kerana kita dah hafal, dia jadi senang. Tapi untuk grammar susah pada juzuk amma. InsyaAllah juzuk amma pun akan buat juga nanti. Tapi kita ambil yang ni. Yang ni yang lebih mudah sikit daripada juzuk amma. Yasin, surah Kahfi, Al-Mulk, atau lagi apa lagi? Ma'arij kita. Itu antara benda-benda yang insyaAllah kita akan bincang semua nanti insyaAllah. Saya akan fokuskan. Dan masa 3 bulan kita akan selesailah kita. Maknanya kalau 1 bulan yuran RM50, 3 bulan RM150 lah, itu je. Saya set kan berapa kali pertemuan habis surah Yasin. Kita bayar lamsam insyaAllah. So, kita akan fokuskan dia. Itu saja yang saya nak sharekan. 2 kali. Nak ini macam ni lah. Saya kalau jumpa kawan saya mula dah beri salam dah depan pintu. Masuk ke depan kereta berhenti lagi. Sembang lagi dekat tepi pintu kereta. Beri salam lagi. Masuk kereta, sembang lagi, buka tingkap. Sembang lagi. Sembang. Buka tingkap. Dah tutup tingkap, beri salam baru-baru je masuk gear jalan. 3 kali. Biasa macam tu lah saya. Dengan kawan-kawan macam ni. Dah faham sangat lah. Rupanya dekat Facebook pun macam tu juga. InsyaAllah. Okey lah, terima kasih. Ini bagi salam tu. Ini dah start enjin ni. Dah tutup tingkap. Masuk gear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.